Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Pada pagi raya Aidilfitri keempat, si isteri yang ketika itu sedang berada di dalam rumah ibunya ternampak satu objek hitam seakan-akan seperti lampu suluh yang terletak di atas bumbung kereta di perkarangan rumah ibunya. Si isteri memberitahu suaminya tentang objek hitam tersebut. Si suami pun keluar dari rumah untuk memeriksa apa yang sebenarnya berada di atas kereta itu. Tiba-tiba, boom! Apa yang terjadi sebenarnya? Satu letupan yang sangat kuat telah kedengaran di perkarangan rumah. Akibat dari letupan yang dahsyat itu, kedua-dua tangan si suami telah hancur dan perutnya juga terburai. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil daripada siasatan pihak polis mendapati mangsa meninggal dunia kerana terkena bom buatan sendiri yang dibuat oleh seseorang. Laporan bedah siasat juga mengatakan terdapat banyak bahan logam tajam yang dimasukkan di dalam bom tersebut yang bertujuan untuk membunuh. Antara bahagian tubuh yang paling teruk tercedera adalah pada bahagian perut mangsa. Sebahagian usus mangsa telah terkeluar. Ianya terkeluar dari luka yang mendedahkan hati, rongga pelvis dan hematauma yang besar pada ascending colon. Selain itu, pakar bedah juga mengatakan tangan kanan dan kiri mangsa telah hancur hingga mendedahkan tulang metacarpal dan juga patah. Ini kerana bom itu meletup semasa mangsa sedang memegangnya menggunakan kedua-dua belah tangan. Akibat dari letupan bom yang dahsyat itu, mangsa mengalami kecederaan hampir di keseluruhan badan dengan luka koyak dan luka tercucuk pada muka. Mangsa juga turut terbakar pada bahagian dada, lengan, perut dan betis. Pembuat bom buatan sendiri itu kemudian diburu pihak polis. Semasa polis menggeledah rumah dan juga kereta suspek, pihak polis berjaya menemui alat-alatan membuat bahan letupan. Suspek yang tinggal berdekatan dengan tempat kejadian kemudian ditangkap polis. Kerana kejadian itu, suspek telah didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan satu tuduhan pilihan atas kesalahan menyebabkan kematian mangsa di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan. Suspek kemudian mengaku bersalah bagi tuduhan di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan dan dihukum penjara 20 tahun. Suspek yang bernama Cik Rosli Cik Daud, 29 tahun, yang bertugas di Batalion 21 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan itu didakwa membunuh Muhammad Yusrizal Mat Zain, 32 tahun, pada 11 Ogos 2013 di antara jam 10 pagi dan 11 pagi di sebuah rumah di Lot 127 Blok N, Perumahan JPN Kok Seraya, Cabang 4, Tumpat, Kelantan. Muhammad Yusrizal yang berasal dari Kampung Kenor, Kuala Krai dan bertugas sebagai kerani di Sekolah Rendah Kebangsaan Manik Urai, Kuala Krai dikatakan tiba di rumah mentuanya itu pada malam Sabtu bagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Kejadian letupan yang berlaku di perkarangan rumah mentua mangsa itu menyebabkan kenderaan pelbagai guna MPV Naza Citra berkenaan rosak teruk. Manakala sebuah kereta Pro 2 Alza yang diparkir bersebelahannya juga turut rosak terkena serpihan bahan letupan itu. Jiran mentua mangsa yang ketika itu sedang berada di luar rumah mengatakan telinganya berdesing kerana letupan itu amat kuat dan merasai gegarannya. Menurutnya juga, dia kemudian mendengar jeritan isteri mangsa meminta tolong dan terus segera ke tempat kejadian. Saya lihat asap putih berkepul dan mangsa terbaring dalam keadaan nazak. Saya lihat dia di pangku isterinya yang mengajar mengucap 2 kalimah syahadah. Dia meninggal dunia 20 minit kemudian. Saya lihat dia putus kedua-dua pergelangan tangan dan perutnya terburai. Saya tidak mampu berbuat apa-apa dan terus menghubungi polis, kata jiran mentua mangsa itu. Apa sebenarnya motif tertuduh meletakkan bom di atas kereta pada hari kejadian? Menurut fakta kes, mangsa tidak mengenali tertuduh dan juga tidak mempunyai sebarang kaitan atau perbalahan dengan tertuduh. Jadi, siapa sebenarnya yang hendak dibunuh oleh tertuduh?
Itulah tanda tanya mengenai kejadian letupan satu objek hitam yang diletakkan di atas bumbung sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Nazar Citra sehingga mengorbankan seorang kerani sekolah. Hasil siasatan mendapati rupa-rupanya tertuduh ada menyimpan dendam dengan abang ipar mangsa. Semasa hari kejadian, abang ipar mangsa yang turut berada di dalam rumah yang sama dengan mangsa pada ketika itu dipercayai sedang mandi. Abang ipar mangsa dikatakan mempunyai skandal dengan isteri tertuduh dan ini menyebabkan tertuduh ingin membunuh abang ipar mangsa. Abang ipar mangsa merupakan anggota pasukan gerakan am PGA di Kulim, Kedah dan juga berumur 29 tahun sebaya dengan tertuduh. Kenderaan MPV itu bukanlah milik mangsa, sebaliknya milik abang iparnya yang pulang bercuti menyambut Aidilfitri di rumah ibunya. Pada hari kejadian, tertuduh sangat berharap abang ipar mangsa yang akan keluar rumah dan memegang bom tersebut. Tetapi, orang lain pula yang keluar dan pegang bom tersebut. Sebenarnya, rancangan tertuduh untuk meletakkan bom ini sudah diketahui rakan tertuduh yang tinggal berhampiran dengan rumah mentua mangsa, iaitu beberapa jam sebelum bom tersebut meletup. Pada jam 3 pagi, Cik Rosli datang ke perkarangan rumah mentua mangsa dan meletakkan bom itu di atas kereta abang iparnya dan tertuduh pun memberitahu rakannya, "Letak dah, jadi apa-apa jangan terkejut." Rakan tertuduh yang mengetahui hal tersebut menyangka tertuduh hanya bergurau dan tidak akan bertindak sedemikian. Tertuduh pernah memberitahu rakannya itu yang dia akan letupkan kereta abang ipar mangsa. Gurauan tertuduh sebenarnya bukanlah omong kosong. Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru telah memutuskan Cik Rosli Cik Daud bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian kepada mangsa. Tertuduh dihukum penjara selama 20 tahun kerana dianggap tidak mempunyai niat membunuh mangsa. Jadi, tertuduh disabitkan atas kesalahan menyebabkan kematian mangsa. Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Azman Abdullah menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh dan memerintahkannya menjalani hukuman bermula dari tarikh dia ditangkap iaitu pada 13 Ogos 2013. Semasa isteri mangsa dipanggil mahkamah bagi memberikan keterangan impak mangsa, tertuduh kelihatan tersenyum sinis mendengar rintihan isteri mangsa. Tertuduh kelihatan seakan-akan tidak menyesal atas perbuatannya itu yang menyebabkan isteri mangsa hidup tanpa suami di sisi. Terdahulu, peguam tertuduh iaitu Datuk Syukri Muhammad dalam rayuannya berkata tertuduh telah insaf dan mengakui perbuatannya itu. Si mati juga bukan merupakan sasaran tertuduh dan mereka tidak mengenali satu sama lain, tetapi nasib malang menimpa si mati apabila terpegang bahan letupan itu. Tertuduh juga tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian, kata peguam tertuduh. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya iaitu Ainul Wardiah Syahidan dalam hujahnya berkata, tertuduh wajar dijatuhi hukuman setimpal di atas kesalahannya dengan mengambil kira kepentingan umum. Tertuduh mempunyai kepakaran membuat sesuatu bahan letupan dan tahu ia boleh menyebabkan kematian serta bertindak kerana cemburu. Perbuatan tertuduh adalah sangat keterlaluan dan melulu, kata timbalan pendakwa raya. Sementara belum habis lagi hukuman penjara tertuduh ini, apa kata kerajaan Malaysia hantar Cik Rosli Cik Daud ke Palestin untuk berperang dengan tentera Zionis, memandangkan Cik Rosli mempunyai kepakaran dalam membuat bahan letupan dan juga berpengalaman dalam bidang ketenteraan. Dapat letupkan dalam 30 hingga 50 orang tentera Zionis pun dah cukup dah. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Cik Rosli Cik Daud 2015 MLJU 1911 Mahkamah Tinggi Kota Baru, Kelantan.